Latihan formatif 7.2 soalan 1. Okey murid-murid, mari kita baca bersama-sama. Okey, seorang tukang kebun ingin menanam pokok bunga raya dan pokok bunga ros. Okey, bunga raya dan bunga ros di atas sebidang tanah yang berkeluasan 300 meter kuasa 2. Beliau mempunyai sekurang-kurangnya RM1,000 untuk membeli anak pokok tersebut. Okey, itu. Okey, seterusnya, sekejap ya. Seterusnya, harga bagi bunga raya ialah RM4 dan keluasan tanah yang diperlukan ialah 0.4 meter kuasa 2. Okey, seterusnya, harga sepohon bunga ros pula ialah RM5 dan keluasan tanah yang diperlukan ialah 0.3. Okey, jadi cikgu highlight warna berbeza. Dan seterusnya, maklumat yang seterusnya di mana bilangan pokok bunga ros yang ditanam mesti melebihi bilangan pokok bunga raya. Selebih-lebihnya 200. Gitu. Okey, murid-murid. Jadi di sini kita kena tahulah bagaimana kita nak mengeluarkan maklumat, okey, supaya memudahkan kita untuk mencari kekangan, okey. Jadi di sini cikgu suka keluarkan dalam bentuk jadual. Okey, cikgu suka keluarkan dalam bentuk jadual begini. Okey, sekejap Okey, jadi kita ada apa tadi? Kita ada bunga raya. Kita ada bunga ros. Okey. Kita ada bunga raya, kita ada bunga ros. Lepas itu harga RM4 untuk bunga raya dan keluasan adalah 0.4. Ini harga. Okey, ini luas. Okey, untuk bunga ros pula RM5 dan 0.3. Okey, jadi kita ada dua maklumat lah. Okey, lagi satu. Selain daripada itu, okey, kalau soalan A ni, okey, dia suruh kita tulis ketaksamaan memenuhi semua kekangan di atas jika X adalah pokok bunga raya, X pokok bunga raya dan Y adalah bunga ros. Okey, jadi kita dah tahulah. Okey, di situ cikgu keluarkan dulu maklumat yang pertama. Okey, maklumat yang pertama dia kata ada duit. Okey, dia ada duit sekurang-kurangnya RM1,000. Okey, jadi ada duit sekurang-kurangnya RM1,000. Jom kita highlight yang ini Okey, ada duit sekurang-kurangnya RM1,000. Okey, maksudnya untuk kekangan yang pertama, kekangan yang pertama sekurang-kurangnya tanda macam ni. Sekurang-kurangnya RM1,000. Okey, bila cakap pasal duit, kita pergi bahagian harga lah. Okey, kita pergi bahagian harga lah. Jadi di sini, harga adalah RM4, kita darabkan dengan X, RM5 ni kita darab dengan Y. Jadi kita akan dapat, kita akan dapat di sini 4X tambah 5Y. Tada! Kita dah dapat satu kekangan. Berjaya mendapat satu kekangan. Okey, good. Jadi, jom kita tengok apakah kekangan yang seterusnya. Okey, jom kita tengok. Okey, kekangan yang seterusnya adalah yang warna pink tu. Okey, dia kata pasal warna pink. Dia cerita pasal luas pula. Okey, luas. Okey, jom kita tengok. Mana luas kita tadi? Luas tadi dia kata 300. Luas adalah 300 meter kuasa 2. Okey, 300 tu bermaksud kita boleh tanam sebanyak kita boleh tanam pokok-pokok kita pada keseluruhan tanah kita iaitu 300 dan ataupun boleh kurang. Lebih tak boleh. Mana boleh lebih? Kita ada tanah 300 sahaja. Jadi tanda ketaksamaan kita adalah lebih kecil atau sama dengan. Boleh kurang atau sama tapi tidak boleh lebih. Jadi bila dia cerita pasal luas tanah, kita fokus pada luas tanah pula. Maksudnya kalau luas tanah bunga raya, sekejap ya. Cikgu terpilih ni pula. Okey, bererti 0.4 dengan X, 0.3 dengan Y. Macam tu. Jadi kita pindahkanlah. Di mana? Ya. Okey, di mana 0.4X tambah 0.3 Y.
Yeay, berjaya mencari yang kedua punya kekangan. Jom kita tengok kekangan yang ketiga. Kekangan yang ketiga, dia kata pokok bunga ros ni ditanam mesti lebih daripada pokok bunga raya. Jadi bunga ros mesti lebih. Bila bunga ros mesti lebih, ros lagi banyak. Jadi siapa yang lebih, dia yang menolak. Maksudnya Y tolak X. Lepas tu selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya adalah lebih kecil atau sama dengan. Selebih-lebihnya 200. Begitu. Jadi kita berjayalah mendapat kekangan yang ketiga. Yes. Jadi apa maksudnya? Selain X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar sama dengan kosong, tu berarti kita hanya melukis graf kita pada kuadran pertama sahaja. Pada X positif, Y positif. Okey, jom kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 100 pokok pada paksi X dan paksi Y, lukis dan lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan itu. Jadi di sini cikgu dah tulislah. Cikgu dah berjaya lorekkan. Cikgu dah berjaya buat skala. Jadi jom kita nak buat graf garis lurus pula. Okey, yang pertama, ketaksamaan kita tadi adalah 4X tambah 5Y. Lebih besar sama dengan 1000 ni. Jadi kita nak plot, kena cari dua koordinat lah. X dengan Y. Jadi cikgu buat garisan, ni tempat conteng kita. Jadi cikgu buatlah. 4X tambah 5Y sama dengan 1000. Jadi cikgu gantikan X sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat sini kosong tambah 5Y sama dengan 1000. Berarti Y sama dengan 1000 bahagi 5. Cikgu akan dapat 200. Bermaksud bila X kosong, Y 200. Macam ni. Bila Y pula kosong, maksudnya 4X tambah 5, sini Y kosong, sama dengan 1000. Jadi, X sama dengan 1000 bahagi 4, cikgu akan dapat 250. Bila Y kosong, X 250. Jadi di sini, kita boleh plot lah. Jom kita plot. Cikgu plotkan bila X kosong, Y 200 di sini. Lepas tu bila Y kosong, X 250 di sini. Itu kita garis. Kita dah garis. Selesai. Jadi bila dah garis tu, biasakan kita labelkanlah graf kita. Ini adalah graf 4X tambah 5Y lebih besar sama dengan 1000. Seterusnya, jom kita padam dulu garis lurus yang kedua. Garis lurus yang kedua di mana 0.4x tambah 0.5y lebih kecil sama dengan 300. Begitu. Jadi kita buat kotak nak cari koordinat. Jadi 0.4 tambah 0.5y sama dengan 300. Bila X, sini X. Bila X sama dengan 0, jadi 0.4 ni sini 0. Tambah 0.5y sama dengan 300. Y sama dengan 300 bahagi 0.5. Jadi kita akan dapat 600. Bila X 0, Y 600. Selebihnya Y sama 0. Bila Y sama 0, 0.4X tambah 0.5, sini 0, Y kita sama dengan 300. Jadi X sama dengan 300 bahagi 0.4. Kita dapat berapa? Kita akan dapat 7, mana cikgu punya ni? 750. Jadi bila Y kosong, X 750. Jadi jom kita plot. Jom kita plot di mana X kosong, Y 600 di sini. Lepas tu Y kosong, X 750 di sini. Garis. Kita semakin hampir. Cikgu padam balik. Padam.
Seterusnya, okey, kekangan yang ketiga. Kekangan yang ketiga, okey, oh lupa cikgu tak label lagi. Ini adalah graf 0.4x tambah 0.5y lebih kecil daripada 300. Okey, seterusnya adalah y tolak x sama dengan 200. Bukan sama dengan, lebih besar. Lebih besar ataupun sama dengan 200. Okey, sekurang-kurangnya. Jadi ini kotak cikgu, kotak X, kotak Y. Okey, Y tolak X sama dengan 200. Okey, selalunya, okey, cikgu letak X sama dengan kosong. Kita buat dulu bila X sama dengan kosong. Jadi Y tolak kosong sama dengan 200, Y sama dengan 200. Bila X kosong, Y 200. Okey. Lagi satu. Kalau cikgu cari Y sama dengan kosong, bila cikgu cari Y sama dengan kosong, bererti negatif X sama dengan 200, X sama dengan negatif 200. Tetapi graf kita, dia hanya melibatkan positif sahaja, kuadran pertama sahaja. Jadi kita tak bolehlah pilih Y sama dengan kosong di sini sebab hasilnya negatif. Jadi kita kena cari nilai apa-apa, nilai X ke, nilai Y ke supaya hasilnya adalah positif. Jadi kat sini cikgu tak naklah cari nilai Y. Okey, cikgu cari nilai X juga. Contohnya, bila X sama dengan 500, okey, bila X sama dengan 500, Y tolak 500 sama dengan 200, jadi Y sama dengan 700. Macam tu. Bila X 500, Y 700. Jadi plotting kita semua dalam kuadran pertama. Okey, bila X 500, Y 700, X 500, okey di sini. Jadi gariskan. Yes. Okey, jadi kita berjaya. Okey, kita berjaya mendapat 3 garis lurus. Kemudiannya kita nak lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Jadi cikgu lupa pula nak namakan graf kita. Ini adalah graf tadi Y tolak X lebih besar. Sorry kat sini. Lebih kecil. Tersilap ya kat sini. Cikgu tersilap. Cikgu tersalah salin. Depan tadi lebih kecil atau sama dengan. Ni lebih kecil atau sama dengan 200. Okey, jadi ini seperti kemahiran matematik moden lah. Tapi kamu jangan conteng macam ni. Yang cikgu nak tunjuk ni, kamu tiru, kamu bayangkan je lah ya. Okey, kita tengok 4x tambah 5y lebih besar daripada 1000, lebih besar lorek atas. Jadi lorek atas kat sini lah, lorek atas. Lorek atas. Lorek atas. Okey, lepas tu y tolak x lebih kecil daripada 200, lebih kecil lorek bawah. Okey, cikgu lorek bawah pula ni. Lorek bawah garisannya ni, lorek bawah. Okey, lorek bawah. Okey, lepas tu garisan yang ketiga 0.4x tambah 0.5y lebih kecil daripada 300. Lorek bawah pada garisan tu, cikgu pilih warna lain. Lorek bawah, cikgu nak pilih warna biru lah pula. Lorek bawah sini. Sini. Okey, jadi jawapan ataupun rantau yang memuaskan ketaksamaan adalah kawasan yang ada tiga-tiga color. Okey, yang ada tiga-tiga color adalah di kawasan ini. Cikgu lorekkan dengan R lah. Okey, jadi jangan kamu buat macam ni tau. Kita nak lorek yang kawasan rantau, yang memuaskan rantau saja. Jadi, okey, ini untuk bayangan kamu je lah. Okey, lepas tu kita highlight lah yang sebenarnya. Okey, tapi untuk dia saja. Untuk sini saja. Jadi jawapan kita nanti semuanya berada di dalam kawasan rantau yang berlorek sahaja. Okey, inilah jawapan. Jom kita tengok soalan C. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Cari bilangan maksimum pokok bunga ros jika pokok bunga raya ialah 300. Astaghfirullahalazim, sekejap. Okey, kejap cikgu highlight. Okey, cari maksimum pokok bunga ros jika pokok bunga raya ialah 300. Jangan lupa bunga raya yang mana? Okey, bunga raya yang sini.
Sini adalah bunga raya. Okey. Okey, sini adalah bunga ros. Bunga ros. Okey, tak nak tersilap. Jadi sekarang, berapakah nilai maksimum bunga ros jika bunga raya 300? Jadi kita pergi kat bunga raya. Kita pergi dekat bunga raya. Kita buat putus-putus lah. 300. Kita putus-putus kat sini. Okey, sampai sini. Sebenarnya jawapan kita adalah semua yang berada di kuning ni. Jawapan kita boleh di sini. Jadi 100 lah. Jawapan kita mungkin boleh di sini. Jadi 200 lah bunga ros. Tetapi soalan ni nak yang maksimum. Maksimum yang paling tinggi bermaksud di sini. Sentuh garisan yang paling tinggi ni. Yang paling tinggi nilai dia. Jadi putus-putus baliklah ke kiri. Macam tu. Jadi jawapan maksimum kita di situ. Jadi untuk jawapan C1, okey, cikgu akan dapat di sini nak ikutkan garisan betul-betul lah. Cikgu dapat 360. Ini sebagai contoh lah. Okey, jom soalan C2. Okey, dah soalan C2. Okey, soalan C2, jom kita highlight. Dalam satu tempoh tertentu, bunga raya dan bunga ros menghasilkan keuntungan masing-masing. Bunga raya dulu disebut baru bunga ros. Jadi RM3.50 bunga raya punya, RM2.04 bunga ros punya. Okay, jadi di sini ini adalah X, ini adalah Y. Cari keuntungan maksimum yang diperolehi tukang kebun itu. Jadi kita kena cari fungsi objektif lah, di mana K sama dengan 3.5X tambah 2.4Y. Okey, ini adalah fungsi objektif kita. Okey, murid-murid. Jadi cikgu pernah ajar kan, kalau nak mencari keuntungan ke maksimum ke, cikgu suka cari titik koordinat yang bersilang. Okey, pada garisan, pada graf kita yang shaded region tu. Jadi di sini, di sini, di sini dan di sini. Okey, kalau kita nak keluarkan koordinat, dekat sini adalah 0, 200. Yang sini 250 kosong, 750 kosong, dan di sini berdasarkan graf cikgu dapat 220 dengan 420. Jadi kita kena masukkan setiap koordinat ni dalam fungsi objektif. Tetapi sekarang kita pekebun ni dia nak jual dua-dua kan. Bila jual dua-dua, kita tidak boleh memilih 202, 250 kosong dan 750 kosong. Sebab ada yang bunga ros kosong, ada yang bunga raya kosong. Jadi kita memilih ini sahaja yang tinggal, koordinat ini. Okey, jadi kita pilihlah 220 dan 420. Jadi kita dapat keuntungan maksimum adalah, kita masukkan koordinat RM3.50 darab dengan 220 tambahkan dengan 2.4 darabkan dengan 420. Yes, jadi kita akan dapat berapa di sini? 1778. Ye, berjaya. Okey, selamat menjawab. Bye-bye.